Hai, saya Muhammad Akmal bin Syekh Ngah. Hai dan selamat sejahtera. Nama saya Nurhana Isati binti Muhammad Zaki. Hai, dan saya Atifah Rufaida binti Azmi. Hai, saya Nur Ifa Aliminti Ilyas. Bahagian pertama merupakan pengenalan. Salah laku remaja sering diperkatakan dan menjadi barah dalam masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat pada tahun 2014 melaporkan kes jenayah melibatkan remaja bawah umur antara tahun 2009 hingga 2013 ialah sebanyak 25,778 kes. Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia pula memaparkan penagihan dadah dalam kalangan belia antara tahun 2013 hingga 2021 ialah 18,205 orang. Pelbagai salah laku remaja seperti hamil luar nikah, rempit, dadah, merosakkan harta benda awam, mencuri, samun, rogol, khalwat dan penzinaan yang membelenggu sistem sosial. Pembentukan akhlak yang berteraskan nilai-nilai murni wajar diberi keutamaan dalam semua aktiviti, khususnya dalam sistem pendidikan, sama ada di peringkat rendah maupun pendidikan tinggi. Ibnu Khaldun menyatakan jatuh bangun sesebuah negara dan tamadun adalah bergantung kepada pegangan nilai-nilai murni yang tinggi oleh masyarakat. Pegangan nilai ini merupakan asas utama yang perlu dimiliki oleh setiap ahli masyarakat yang menjadi panduan ke atas tindakan. Sistem pendidikan negara amat memberi penekanan terhadap akhlak bagi membentuk insan seimbang yang menguasai ilmu pengetahuan, seterusnya menghayati nilai-nilai murni. Ini kerana matlamat pendidikan ialah untuk membangunkan manusia yang berilmu dan berbudi pekerti mulia. Pembentukan akhlak yang diberi penekanan di dalam sistem pendidikan sebagaimana yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 untuk melahirkan generasi yang memiliki penghayatan nilai hanya dapat direalisasikan jika memastikan setiap nilai yang diterapkan dalam aktiviti pendidikan seimbang dengan ilmu akademik. Memperkasakan pendidikan nilai dalam aktiviti pendidikan boleh menjamin pembentukan akhlak yang mulia. Seterusnya, objektif bagi kertas kajian kami adalah yang pertama, kami ingin mengenal pasti keperluan etika Islam dalam membentuk akhlak remaja. Yang kedua, kami ingin mengenal pasti antara faktor yang akan menyebabkan keruntuhan akhlak remaja. Yang terakhir, yang ketiga adalah kami ingin mengenal pasti cara untuk mengatasi masalah keruntuhan akhlak remaja. Seterusnya, saya akan menceritakan definisi akhlak dari sudut bahasa, iaitu definisi akhlak menurut bahasa ini adalah moral, tabiat, perangai, budi atau sifat semula jadi seseorang. Okey, dari sudut istilah pula, akhlak ini merupakan sifat yang tertanam dalam setiap individu manusia. Okey, yang seterusnya adalah menurut Islam, sifat akhlak ini merupakan sifat atau sikap kepribadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia. Okey, seterusnya, manusia pada dasar mulanya memiliki sifat dan akhlak peribadi yang sangat baik hasil dari didikan ibu bapa seperti menatang minyak yang penuh. Namun, apabila usia semakin meningkat, pendedahan terhadap dunia luar semakin berleluasa dengan sikap remaja yang ingin tahu dan ingin belajar benda baharu. Jadi, pendidikan akhlak yang efektif memainkan peranan yang sangat penting untuk mengekalkan peribadi yang mulia dan agar remaja ini jauh dari terpesong ke arah yang tidak baik. Ini menunjukkan bahawa akhlak dan sifat ini merupakan satu perkara yang sangat penting dalam Islam. Sebagai contoh yang saya boleh beri, penghayatan dan pengamalan akhlak yang bertunjangkan tauhid mampu menyelamatkan manusia dari segala tindakan dan perbuatan yang dapat mengancam kepribadian akhlak mereka. Oleh itu, semua pihak memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk kepribadian akhlak remaja.
Okey, seterusnya saya ingin menceritakan konsep pembentukan akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Okey, dalam pembentukan akhlak menurut Imam Al-Ghazali, jiwa merupakan titik utama dalam mencapai akhlak yang baik. Imam Al-Ghazali juga menyatakan bahawa kesempurnaan akhlak bukan sahaja bergantung kepada sifat peribadi, akan tetapi terdapat 4 kekuatan yang perlu ada dalam diri manusia sebagai unsur dalam pembentukan akhlak yang akan mendorong kepada kebaikan maupun keburukan. Okey, antara 4 kekuatan yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali adalah, yang pertama adalah kekuatan ilmu, yang kedua adalah kekuatan nafsu syahwat, iaitu kekuatan dalam mengawal nafsu syahwat. Yang ketiga adalah kekuatan kesabaran, iaitu kekuatan dalam mengawal kemarahan. Okey, yang terakhir adalah kekuatan keadilan. Okey, jadi akhlak ini bukanlah satu tujuan akhir manusia dalam perjalanan hidup. Akan tetapi akhlak ini sangat penting dalam kehidupan, iaitu dalam membentuk sifat peribadi manusia dalam proses memiliki kesempurnaan kehidupan, iaitu kebahagiaan. Antara faktor yang menyebabkan keruntuhan akhlak remaja adalah berpunca daripada ibu bapa, rakan-rakan, sosial media dan juga gadget. Ketiga-tiga faktor ini dapat dibuktikan dengan kebanyakan artikel, kajian dan juga masyarakat sekeliling. Jika kita lihat sekarang, terdapat banyak insiden yang tidak bermoral yang berlaku dalam kalangan remaja. Seperti yang disebut oleh Akmal sebelum ini, kes jenayah dalam kalangan remaja daripada tahun 2009 hingga 2013 adalah tinggi. Statistik ini dapat membuktikan bahawa remaja sekarang kurang menerima pendidikan akhlak. Seperti yang dapat kita lihat di sini, terdapat banyak kes yang membuktikan keruntuhan akhlak remaja seperti kes buang bayi, hamil wanita, rogol, dadah, buli, rempit dan sebagainya. Ini yang kita lihat. Apalagi kes-kes yang tidak dilaporkan kepada pihak berkuasa. Kemungkinan statistik ini yang tidak dilaporkan lebih tinggi tanpa kita sedar. Faktor yang pertama adalah ibu bapa, di mana ibu bapa tidak menitik beratkan isu agama dalam institusi kekeluargaan dan juga mengabaikan tanggungjawab untuk mendidik anak-anak. Hal ini akan mengakibatkan anak-anak menjadi terlalu bebas. Apabila ibu bapa abaikan perihal anak-anak, mereka yang remaja akan berfikir seolah-olah mereka tidak dipedulikan oleh kedua ibu bapa mereka. Oleh itu, mereka akan memberontak dan akan melakukan hal-hal yang dihalang oleh agama seperti pergaulan bebas, aktiviti dadah dan selainnya. Kurang pendedahan agama juga akan mengakibatkan seseorang remaja itu mudah terpengaruh dengan dunia luar. Ibu bapa tidak boleh bergantung 100% dengan pembelajaran pendidikan Islam di sekolah kerana kemungkinan guru-guru Islam di sekolah tidak menekankan akibat perbuatan mungkar itu dengan lebih terperinci. Seeloknya dan sebaiknya ibu bapa lah yang mendidik dan menekankan perihal-perihal ini dengan lebih mendalam pada anak-anak mereka. Faktor yang kedua ialah rakan-rakan, di mana kita tahu di usia remaja ini merupakan waktu pengenalan ataupun percubaan kepada kehidupan di luar. Oleh itu, remaja-remaja sekarang mudah terpengaruh dengan aktiviti rakan mereka tanpa mereka sedar akibat daripada perbuatan tersebut. Sebagai contoh, mereka mengikut rakan-rakan yang merokok, merempit atau rakan-rakan yang suka melihat konten-konten lincah di laman web yang pada akhirnya akan membawa mereka kepada ketagihan. Selain itu, dengan menormalisasikan istilah couple juga membawa kepada keruntuhan akhlak remaja. Dengan ini, mereka akan mula menyelami hubungan percintaan sehingga terbabas keranjang akibat termakan pujuk rayu pasangan. Atau mereka mempunyai keinginan untuk mencuba sesuatu yang baru seperti persetubuhan sebelum nikah. Faktor yang terakhir ialah pengaruh media sosial dan penggunaan gadget. Di zaman yang serba moden ini, kita tahu terdapat banyak aplikasi ataupun laman web, sama ada ia bermanfaat ataupun tidak,
dan ia sangat mudah diakses tanpa kawalan had umur. Bak kata orang putih, it is just one click away. So, penggunaan gadget oleh remaja perlulah dikawal oleh ibu bapa, dan ibu bapa perlu mengambil berat aktiviti anak-anak mereka melalui gadget. Sebagai contoh, seperti laman web pornografi. Pada zaman sekarang, laman web pornografi sangat mudah untuk diakses dan konten-kontennya boleh didapati secara percuma. Hal ini akan mengakibatkan remaja ketagihan untuk menonton pornografi. Peter dan Evel Cambridge 2016 berpandangan bahawa masa remaja adalah masa yang dikaitkan dengan fasa percubaan untuk melakukan seks. Dan remaja akan berfikiran bahawa adakah mereka perlu menjalinkan hubungan pasangan mesra ataupun berkawan atau hanya pasangan semalaman untuk melakukan aksi seperti yang mereka lihat dalam laman web pornografi. Oleh itu, remaja yang kerap menonton pornografi lebih cenderung untuk melakukan tingkah laku seks dan akhirnya akan menjerumus kepada peningkatan kes seperti hamil luar nikah atau kes pembuangan bayi. Jadi dalam cara untuk menghadapi isu yang dihadapi, yang mana dalam konteks ini adalah keruntuhan akhlak remaja, saya telah bagikan ia kepada 3 aspek utama atau 3 pihak utama, yang mana yang pertama adalah pihak ataupun aspek individu, yang kedua adalah masyarakat dan yang ketiga adalah negara. Yang mana sekiranya ketiga-tiga aspek yang saya sebutkan ini tidak berlaku secara serentak, maka tidak lengkaplah cara untuk mengatasi isu yang dihadapi, yang mana ia melibatkan secara menyeluruh dan tidak hanya fokus kepada satu pihak sahaja. Jadi untuk aspek yang pertama iaitu aspek individu. Jadi seperti yang anda semua tahu bahawa kumpulan kami telah pun memilih isu berkaitan dengan keruntuhan akhlak remaja yang mana merujuk kepada kes pembuangan bayi oleh remaja. Okay, jadi kita tahu sifat remaja itu sendiri adalah sangat mentah. By natural ataupun secara normalnya remaja itu mereka sangat mentah dan liar, yang mana mereka tidak dapat lagi membezakan antara yang baik dan yang buruk. Mereka juga tidak dapat tahu apa sebenarnya keinginan mereka. Jadi mereka lebih cenderung untuk pergi ke arah yang mereka rasa lebih seronok. Okay, yang mana mereka sangat suka berhibur, tambah-tambah lagi dengan adanya teknologi yang sangat canggih pada era kini. Okay. Jadi remaja itu mentah dan juga liar. Jadi apa yang seseorang individu itu perlu buat adalah mereka hendaklah bijak dalam membuat pilihan, yang mana dalam konteks ini mereka perlulah membuat pilihan yang terbaik. Mereka perlu buat satu pilihan itu yang tidak memudaratkan mereka dan juga tidak memudaratkan orang di sekeliling mereka. Yang mana salah satu contoh yang saya boleh berikan adalah dalam pemilihan kawan. Remaja memang suka berkawan. Sebab apa? Sebab mereka nak explore benda yang baru, betul? Jadi mereka lebih cenderung untuk pilih kawan yang mereka rasa serasi dengan mereka. Sedangkan mereka tak tahu kawan yang serasi itu adalah baik ataupun tidak. Mereka tak tahu. Jadi itulah pentingnya seseorang remaja itu untuk ambil cakna dan membuka mata mereka supaya lihat apa yang baik, apa yang buruk. Pilih kawan yang baik supaya pergi ke arah yang baik dan bukannya pilih kawan yang buruk supaya kita tidak terjerumus ke arah yang buruk. Jadi untuk aspek yang kedua iaitu aspek masyarakat. Masyarakat ini sebenarnya tidak hanya merujuk kepada orang di sekeliling kita, tapi ia juga merujuk kepada ibu bapa, kerana ibu bapa itu adalah salah satu komponen dalam masyarakat, salah satu pihak yang berada dalam masyarakat. Mana ibu bapa ini sangat pentinglah untuk membentuk akhlak dan adab anak mereka. Sebenarnya seperti mana yang kita pernah dengar, perumpamaan yang pernah disebutkan, mana anak ini adalah seperti kain putih, ibaratkan kain putih, dan yang mencorakkan kain ini adalah ibu bapa mereka. Sekiranya corak yang dicorakkan ke atas kain itu adalah cantik, maka cantiklah kain itu. Tapi jika sebaliknya, maka tidak cantiklah kain itu. Jadi itu juga yang dimaksudkan dalam konteks ini, mana sekiranya anak itu dibentuk dengan akhlak yang baik, ilmu agama yang baik, ilmu agama yang cukup dengan adab yang mencukupi, maka akan jadi insan yang baiklah anak itu dan akan menjadi insan yang bergunalah anak tersebut. Jadi itu untuk aspek masyarakat, untuk dari segi ibu bapa. Tapi masyarakat ini juga merujuk kepada orang sekeliling. Jadi orang sekeliling ini adalah masyarakat terbesar, komponen terbesar dalam masyarakat. Apa yang masyarakat ini boleh buat adalah masyarakat perlu bekerjasama dalam memelihara akhlak. Masyarakat, ibu bapa dan juga masyarakat itu tadi
perlulah bekerjasama dalam mencegah kemungkaran yang berlaku di persekitaran mereka. Sebagai contoh yang boleh saya beri adalah kita masyarakat sentiasa hidup berjiran, betul? Di mana-mana pun kita ada jiran depan, kiri, kanan, belakang dan sebagainya. Okay, jadi hidup berjiran itu adalah satu normal yang biasa untuk kita Melayu Islam. Jadi bila kita hidup berjiran, kita boleh kenal, kita perlu kenal anak jiran kita. Siapa nama dia, apa status dia, sama dia pelajar U dan sebagainya. Jadi bila mana anak jiran kita itu melakukan satu kemaksiatan yang contohnya kita tak tahu, mungkin mereka pergi dating dan sebagainya, tetapi berlaku di depan mata kita. Jadi kita sebagai jiran, kita ada hak untuk menegur anak jiran kita tersebut supaya kemungkaran dan kemaksiatan itu tidak berlaku dalam masyarakat. Terusnya adalah kita dalam masyarakat kita sekarang, kita boleh nampak yang mana kita terlampau bebas dalam bergaul, yang mana kita tidak ada satu batas pun untuk pergaulan. Kita sebagai dalam masyarakat Melayu Islam terutamanya, kita perlulah menitik beratkan isu ikhtilat dan menjaga batas pergaulan kita. Terusnya adalah saling tegur menegur akan kesalahan yang dilakukan. Jadi macam yang saya sebutkan sebentar tadi, kita perlulah saling menegur kesalahan dan kesilapan yang akan berlaku ataupun yang telah berlaku dalam kehidupan seharian kita ni, supaya masyarakat itu terpelihara daripada melakukan kemaksiatan. Dan yang terakhir sekali adalah aspek negara, yang mana bila saya sebut sahaja negara, apa yang terbayang di dalam fikiran anda mesti undang-undang, betul? Ataupun peraturan dan sebagainya. Dan ya, betul, sememangnya bila kita sebut negara saja, undang-undang pasti menyusul kemudiannya. Sebab apa? Sebab negara merupakan satu institusi yang berhak, yang ada kuasa dalam menetapkan undang-undang dan juga peraturan. Jadi untuk aspek negara ini, apa yang mereka boleh buat adalah mereka perlu menguatkuasakan undang-undang dari segi apa? Dari segi kemaksiatan, yang mana sekiranya berlaku kemaksiatan tersebut, maka hendaklah dikenakan denda dan perlulah diberikan hukuman yang setimpal kepada kelakuan maksiat tersebut. Okay, seperti dalam Islam yang telah diajarkan, kita ada hukum hudud, yang mana sekiranya berlaku perzinaan, kita boleh sebat sebanyak 40 kali. Itu salah satu contohnya. Dan banyak lagi hukum-hukum yang lain. Jadi, hukum hudud itu boleh dipraktikkan dalam kehidupan kita seharian ini, supaya masyarakat ataupun rakyat-rakyat dalam negara ini mengambil cakna dan mengambil berat akan hukuman yang akan dihadapi sekiranya berlaku kemaksiatan, supaya mereka semua berwaspada untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan seperti satu pepatah yang selalu kita dengar, yang mana mencegah adalah lebih baik daripada merawat, yang mana itu merujuk kepada hiburan. Jadi negara mempunyai kuasa untuk menyekat berbagai bentuk hiburan, okey, yang mana negara juga perlu menyekat agenda-agenda hiburan, okey, anasir luar yang berupa maksiat. Okay, sebagai contoh, baru-baru ini juga Malaysia telah pun menyekat sebuah movie, okay, yang mana ianya berunsurkan LGBT yang tidak baik untuk tontonan kanak-kanak dan juga remaja, kerana unsur-unsur yang tidak kita mahukan tu tidak perlu dipaparkan, ataupun maksudnya unsur-unsur yang tidak baik tu tidaklah diterapkan dalam fikiran anak-anak dan juga fikiran remaja. Jadi itu adalah tindakan yang sangat bagus dan baik pada saya, kerana itu adalah salah satu inisiatif yang negara buat supaya anak-anak kita ni terpelihara daripada berlakunya sebarang kemaksiatan secara lanjut. Akhir sekali adalah kesimpulan. Remaja perlu dibentuk dan diberi dorongan dalam melakukan kebaikan serta membezakan antara hak dan batil agar dapat membentuk jati diri Islam. Mereka wajar diberi penghayatan kehidupan berasaskan amalan dan nilai-nilai Islam agar tidak terlibat dengan salah laku akhlak. Seperti yang telah dibincangkan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlaku salah laku akhlak dalam kalangan remaja, iaitu keluarga, rakan sebaya dan perkembangan pesat teknologi. Pendidikan akhlak remaja sebaiknya dilakukan secara holistik dan melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, agama dan masyarakat. Dengan demikian, remaja dapat tumbuh menjadi individu yang seimbang, beretika dan memberi manfaat kepada masyarakat, agama dan negara. Sekian, terima kasih.